tak boleh ambil tindakan. Bebas dia, orang lain tengok berbicara. Kemudian lepas itu dia pergi pula bawa beberapa orang pergi ke Teluk Senangin. Nun dekat dengan Manjung sana tu, Lumut, Teluk Senangin. Dia pakai seluar pendek, dia masuk dalam laut tu. Masuk hari ni. Dia ada seru. Dia seru laut itu untuk mengeluarkan dari perut laut itu jasad-jasad dan roh-roh penumpang kapal terbang. Dia ambil beduk yang di masjid tu, beduk apa? Kalau kami di Perak panggil kerantung. Pergi pukul beduk ke tengah-tengah laut. Tong. Kita berheran tengok solat apa ni pukul 9 pagi. Lepas tu bang pula tu azan. Seru kepada apa-apa jembalan laut tu untuk mengeluarkan dari perut laut itu penumpang kapal terbang. Tak ada juga. Dan tidak boleh ditahan, tidak boleh diusik, tidak boleh dipegang, tidak boleh ditahan kerana dia dikebal. Selepas dia pergi Teluk Senangin, dia pergi Australian Embassy untuk ambil visa. Nak pergi ke Perth, Australia. Pergi ke sana. Tak tahu apa nak serunya pula di Perth, Australia. Sampai hari ini dia masih bebas. Sewaktu kapal Sing mendiam berlanggar di kilometer 360+1 Bukit Gua Tempurung, polis datang buat siasatan, tangkap gambar, sukat sebagainya tempat. Tak mungkin tempat tu dia kata ada aksiden, sebab dia naik bukit. 361 tu lah jalan naik bukit. Macam mana boleh ada aksiden kat situ? Orang Malaysia pergi ke situ, gantungkan bunga kuning. Tahu bunga kuning? Bunga loceng tu. Gantungkan sebulan tu kepada tiang 3601. Dan tak ada siapa bertahan dia sampai hari ini. Bebas. Saya mula saya tak percaya bahawa dia ni orang Mata Padang, duduk di tapah tengah jalan nak pergi ke Highland. Ada kampung, ada nama kampung sebuah. Nama kampung tu Kampung Bermin, Bermin, Baru Mimianun, Kampung Bermin. Tapi di Perak kalau Bermin dia panggil Bromin tau. Dia tak panggil Kampung Bermin. Kalau orang Perak ni bila Bermin dia kata Kampung Bromin. Betul? Ada jadi roh. Buruk no bunyi kampung. Kadang-kadang kalau ada orang kahwin kampung tu, ada mak dengan ayah nak pergi kahwin, pergi ke anaknya. Kami nak pergi, ada orang kahwin kampung Bermin. Mak anak tanya, mak ayah nak pergi mana? Kami nak pergi kampung Bermin. Tengah-tengah hari panas, dia cakap dengan mak anak-anak dia nak pergi ke Bermin. Anak dia heran, mak dan ayah nak pergi Bermin tengah-tengah hari. Kalau pergi kampung tu, hutan dusun Duruyan. Tengah-tengah hutan tu tersergam indah sebuah istana warna biru dan dikelilingi oleh pagar yang disalut dengan cat warna emas. Nama istana tu Istana Gemilang. Kepunyaan siapa? Bomos Malaysia Ibrahim Aziz. Tengah-tengah hutan dusun-dusun. Kita bayangkan, saya nak, kalau nak kira lah kawasan kita sampailah ke Kedah belah sana, sampai ruang belakang ni, itu masih kecil lagi rasa rumah dia, tahu? Dia boleh buat istana tengah-tengah hutan. Dan siapa hari ni, siapa pun tak berani pergi usik, tanya dia ataupun nak sekat perbuatan dia, tak ada. Kami sedang dalam siasatan hari ni nak cek sama ada homo ini yang sama yang dibawa oleh Zamri Khadir. Kenal Zamri Khadir? Kenal? Ke dalam Dewan Undangan Negeri Perak untuk usah kemian dalam Dewan. Kami sedang nak buat siasatan hari. Kami sedang nak kolek gambar yang dia sedang mengusak kemian dalam Dewan Undangan Negeri Perak. Kalau betul, kita nak ambil tindakan. Kenapa? Kerana kami ada ambil gambar di Bursa Malaysia bertarikh pada 10 hari bulan April. Saya bilang 8 bulan April tahun 2013. Bomos Malaysia ni mengkalungkan tengkolok kepada kepala Zamri Khadir, menganugerahkan dia bintang kehormat kumpulan seni silat gayung gaib yang dianugerahkan oleh Bomos Malaysia ni kepada Zamri Khadir.
Saya tunjuk gambar negara negeri. Saya kata ini gambar ini diambil di Ulu Kinta. Saya minta, betul tak betul bahawa saudara ataupun yang berhormat Pangkor telah dianugerahkan dengan bintang oleh BOMOS Malaysia. Dia tidak mengiyakan, dia tidak menafikan gambar itu. Tapi kami ambil berusaha Malaysia bersama dengan seorang wakil rakyat UMNO daripada Adun Sungai Manik. Dan Adun Sungai Manik mengaku, ya, kata dia, program tu dibuat di Ulu Kinta dan melibatkan Zamri Kadir dengan BOMOS Malaysia. Maka saya nak menyatakan, kalau kamu sebagai seorang doktor PhD Islam boleh membenarkan seorang yang bertaraf boleh buat khurafat macam tu, apa artinya? Di manakah pembelaan akidah Ahlussunnah wal Jamaah kat sini? Semua ni saya gambarkan dalam satu cerita yang menunjukkan pimpinan UMNO Barisan Nasional bila diuji oleh Allah hilangnya kapal terbang MH370 ini, mereka hilang pandangan, bergantung pada makhluk untuk membantu mencari di manakah MH370. Sempit. Sedangkan sejarah menunjukkan zaman Nabi Muhammad SAW diceritakan 3 orang pemuda mengembara. Mereka ni orang yang beriman. Allah uji mereka mengembara, masuk dalam gua. Masuk mereka dalam gua, tiba-tiba pintu gua itu tertutup. Tak boleh cari jalan keluar. Tapi pengajarannya mereka kembali balik pada Allah. Pemuda pertama mohon doa pada Allah, mengaku kesilapannya, menzahirkan rasa kesalahan dan mungkar daripada Allah. Dia menceritakan kezaliman dia, kesalahan dia, menangis-nangis cerita dekat Allah bahawa yang telah dia buat dahulu daripada itu banyak menzalimi Islam, menzalimi diri dia dan Allah. Dia zahirkan semua itu dan dia mohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dia kata dia ada juga buat perkara-perkara yang elok sikit, amalan baik. Ada sedekah sikit pada anak yatim. Maka dia beritahu kepada Allah, ya Allah, kalau sekiranya apa yang saya buat benda yang baik sikit ini mendapat pahala, maka kau tukarlah pahala itu dengan berikan ruang kami supaya dapat kami keluar daripada gua ini. Maka sebab itu Allah bukakan sedikit pintu gua tersebut. Buka sedikit 2-3 inci saja, tapi tak sempat, tak boleh keluar, tak boleh celus. Pemuda nombor 2 juga begitu, menzahirkan kesalahan dia demi kesalahan dia, kezaliman dia demi kezaliman dia. Kemudian dia juga beritahu kepada Allah dia ada buat sedikit benda baik. Dia ada menolong anak-anak miskin, orang kurang upaya. Dan dia minta kepada Allah supaya ditukarkan ganjaran kebaikan yang sedikit itu dengan berikan ruang supaya pintu terbuka. Terbuka sedikit pintu itu, tapi masih lagi tak boleh keluar. Lalu datang pemuda yang ketiga. Pemuda ketiga juga menzahirkan sedemikian, menangis-nangis menyatakan kesalahan dia. Dia tidak mahu lagi membuat atas perkara yang salah itu, bertaubat, menzalimi orang dan sebagainya. Dan perkara-perkara baik yang dibuat sikit ditukarkan jadi pahala supaya boleh Tuhan keluarkan mereka daripada gua ini. Dan akhirnya pintu terbuka, keluar mereka 3 orang. Itu bila sampai musibah yang tidak ada jalan keluar. Hari ini MH370 cuba dikesan oleh ratusan kepakaran yang ada hari ini seluruh dunia. Tapi Allah tak benarkan walaupun sedikit unsur-unsur dan juga tanda-tanda MH370. Tak ada. Merupakan satu perkara yang pelik, saudara-saudara. Sehingga ke laporan CNN, Piers Morgan, seorang yang pakar teknologi ini, dia beritahu bahawa ini, kata dia, tak pernah berlaku dalam alam manusia, mankind. Kerana apa? Kerana hari ini kita ada dunia yang canggih. Kapal terbang itu kapal terbang yang canggih, sepatutnya boleh dikenal pasti dalam masa terdekat. Tapi hari ini sampai 2 bulan tak dapat nak kenal pasti. Aku pun heran, kata dia. Apa dah terjadi? Maka saudara-saudara, adakah pemimpin UMNO nak balik pada Allah? Kembali balik pada Allah, akui kesilapan mereka.
menzalimi rakyat Malaysia, menipu dalam pemilihan raya, menzalimi Datuk Seri Ibrahim, menipu, memfitnah, curi wang rakyat, hutang bilion-bilion. Betul? Ada pernah mereka nak akui kesilapan mereka? Bagaimana contoh 3 orang pemuda tadi? Tak ada sama-sama. Bahkan menunjukkan keangkuhan. Oh, kita akan buat, kita akan cari dengan kepekaran kita. Cuba cari. Hari ini sudah teknologi kita boleh kenal pasti di mana-mana. Kalau handphone kita itu berada di mana-mana dalam dunia ini, sistem satelit dunia ini boleh kenal pasti di mana telefon itu berada. Itu telefon barang kecil. Dia boleh sebut, telefon boleh sebut di Jalan Tengku Abdul Rahman, section berapa, ataupun dia punya latitude, longitude dia berapa. Betul tak? Takkanlah kalau tuan bangsa kita tak boleh kenal pasti. Tapi kalau kita beriman dengan Allah, kalau Allah kata, aku tak mau bagi kelihatan, walaupun seluruh dunia cuma mencari kamu, kalau aku tak jelmakan, dia tidak akan jelma. Saudara-saudara, itulah hari ini kesan dia. Bila mereka tidak kembali balik pada Allah, maka menunjukkan kusut, sekusut-kusutnya, sempit sesempit-sempitnya, hingga terpaksa mereka bergantung harap pada makhluk sampai ke tahap boleh khurafat dengan Allah. Tak rosak ke akidah Ahlussunnah wal Jamaah di Malaysia ni? Rosak. Di manakah kita nak memberikan jaminan bahawa UMNO boleh pelihara akidah? Tak ada. Bahkan dia akan merosakkan dan terus mereka akan gadai akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi itu insiden MH370 ni memberikan pengajaran kepada kita bahawa sistem keadilan telah pun dihilangkan dari bumi Malaysia ini dengan arahan pemimpin UMNO. Gambarannya, natijahnya dipamerkan sebuah kapal terbang hilang. Itu je pengajaran. Yang keduanya, saudara-saudara, mereka menggunakan kepakaran bomo. Nasib baik juga tak jumpa. Kalau bomo tu boleh jumpa, harum kita yuk. Orang akan lebih percaya pada bomo di Malaysia. Betul tak? Nasib baik Allah tak jumpa kan. Saudara, dalam bidang ini kita menyatakan bahawa Pakatan Rakyat kita rasa simpati betul kepada keluarga. Tapi oleh kerana ramai di antara penumpang itu keluarga Cina, rakyat Cina, dan juga pemimpin mereka tak percaya apa yang diberitakan daripada Malaysia. Tak percaya sedikit pun. Apa sebab tak percaya? Sebab mereka bertanya soalan tak terjawab. Apa soalannya? Kapal terbang hilang 1:30 pagi. Dikenal pasti hilang 1:30 pagi. Kenapa kerajaan Malaysia ambil masa 6 jam untuk ambil tindakan? Pukul 8 pagi baru kamu ambil tindakan. Apa yang telah kamu buat 6 jam sebelum itu? Itu mereka nak jawab. Tak dapat jawab. Banyak macam teori keluar berkenaan MH370. Tapi mereka menyatakan bahawa kami nak tahu apa berlaku 6 jam selepas hilang. Itu saja. Maka keluarlah cerita bukan-bukan hari. Mula-mula kata ada buah bateri, ada buah manggis, kemudian tak jadi manggis, tukar buah lain pula. Orang tanya dia, yuk, tanya Datuk dia, yuk, manggis ni you ambil daripada mana? Daripada Muar, kata dia. Dia pun pergi tengok kat Muar, putih pun tak ada manggis. Lepas tu dia tukar, oh dah benda lain pula, kata. So bayar, siapa nak percaya? Sehingga kan bagasi barang-barang yang dibawa dalam muatan kapal terbang tu pun mas tak banyak dedahkan.